Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardus samad. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Saudara penerbit, saudara Syafiq Zulkifli, seterusnya para pendengar setia Radio IKIM, Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita masih lagi dalam ruangan kelebihan bersyukur, membincangkan dalam ruangan makarimul akhlak. Dan tajuk perbincangan kita pada malam ni, kita nak bincang sikit sebagaimana minggu lepas kita telah bincang berkenaan dengan agenda kelebihan beberapa tips-tips untuk mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita bersyukur. Maka hari ini kita nak bincang berkenaan dengan kelebihan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya ata fawajad falyajzi bih, fa illam yajid falyusni bih, faman asna bihi faqad syakarah, wa man katamahu faqad kafarah." Siapa yang diberikan kurniaan dan dia mendapatinya, maka hendaklah dia dibalas dengannya. Dan jika tidak dapat membalasnya, maka hendaklah dia memujinya. Dan siapa yang memujinya, maka dia termasuk yang mensyukurinya. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sebenarnya dia telah mengkufurkannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca ini nak mengajar kita untuk mensyukuri kurniaan Allah. Orang buat baik kat kita, kita ucap terima kasih. Orang tolong kita, kita ucap terima kasih. Orang yang sayang kita, kita ucap terima kasih. Orang yang jamu makan kat kita, kita ucap terima kasih. Dan sebenarnya bila orang buat baik kat kita, bukan kita buat macam tu saja. Sebolehnya kita cuba nak balas mengikut kemampuan yang kita ada. Boleh balas, kita balas. Macam orang zaman dulu lah. Bila mana datang jiran bawa kuih, biasanya pada bulan Ramadan, maka si ibu kita akan bersusah payah buat kuih juga untuk nak balas kepada jiran sebelah rumah. Itu perangai yang baik. Maka ini yang dikatakan bila dia dapat falyajzi bih, dia balas. Jadi tak pakai macam zaman setengah-setengah tu. Terima kasihlah. Terima kasih daun keladi. Kalau ada nak lagi. Atau jawapannya terima kasih banyak-banyak. Minta maaf lah, tak dapat nak bayar. Nak balas apa-apa, pinggan kosong je. Kadang-kadang pinggan-pinggan dia ambil. Maka di situ tanda orang itu sepatutnya tak boleh buat macam tu. Tak kena sangat. Kita cuba ikhtiar. Lainlah memang kita tak ada sungguh, kita uzur sungguh, kita tak mampu sungguh. Tapi semampunya macam tu. Kadang-kadang kita tengok bila perangai macam ini sentiasa membarah dalam jiwa, dalam kehidupan, maka adik-beradik, anak beranak, keluarga tidak akan rasa seronok. Bahkan masing-masing akan membawa satu perspektif yang kurang baik. Kalau orang ni ke, masalah dia. Kalau orang tu ke, masalah dia. Kalau orang sini pula, masalah dia. Jadi semua dalam keadaan tidak keselesaian. Dia rugi tak? Jadi amat rugi. Inilah yang kita nak buang dalam komus kehidupan kita. Kalau boleh, kita ada, kita balas. Kita ada, kita balas. Ini yang sepatutnya. Takdirkan, kita ada sikit, balas cara sikit. Ini cara dia. Bukan maknanya balas sama banyak. Tengok macam adab yang paling baik yang saya tengok. Contohnya adab ketika mana pengantin lelaki dan pengantin perempuan.
Sepengetahuan saya, kalau pengantin lelaki tu dia buat hantaran 5, maka si perempuan akan balas 7. Kalau 7, 9. Kalau 9, 11. Kalau 11, 13. Dia jarang kalau hantar 7, dia balas 5. Balas 4. Tak, dia akan balas lebih banyak. Sebenarnya ini yang sepatutnya. Jadi, kalau macam tu memang betul lah. Caranya, keadaannya jauh lebih menepati kepada sasarannya. Ini yang kita harapkan dan kita sepatutnya buat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, katakanlah dia ni tak dapat. Dia tak dapat nak balas macam tu. Mungkin kerana kesusahan. Kami pernah pergi ke Jordan dalam tahun lepas. Bila kami pergi ke Jordan melalui Muslim Care, melalui Bank Muamalat, untuk menyampaikan bantuan kepada sahabat-sahabat kita pelarian Syria di Kem Za'atari, di kawasan Mafraq, di kawasan Irbil dan beberapa kawasan yang lain. Bila kami bawa bantuan tersebut, apa yang berlaku, kami tengok mereka itu amat teruja, menangis, menyebut dengan macam-macam sebutan seperti fajazakumullahu khairal jazaa, semoga Allah balas kamu dengan sebaik-baik balasan. Atau ada yang memuji dengan pujian yang baik, rakyat Malaysia adalah rakyat yang bagus, rakyat yang prihatin cakna. Sebelum pada ni kami tak perasan rakyat Malaysia macam ni. Tapi apabila berlaku macam tu, maka kami faham rakyat Malaysia memang banyak bantu kami. Luahan demi luahan, bukan sekali, bukan 2 kali, banyak kali kami faham, kami dengar, kami tengok. Jadi di situ, oleh kerana mereka ni memang tak mampu sungguh. Jadi apa yang mereka buat? Mereka memuji orang yang buat baik pada mereka. Maka itu pun kalau mereka puji, sebenarnya mereka telah mengucapkan terima kasih. Jadi penting dia ucap terima kasih pun, maknanya puji pun bagus. Ini cara yang terbaik. Kalau ada balas, balas. Kalau tak ada balas, balas sikit. Kalau tak ada sangat, kita puji orang tu. Orang datang rumah kita, orang bagi Allah baiknya awak, mudah-mudahan Allah murah rezeki awak, Allah beri kebaikan awak dan sebagainya. Pujian demi pujian akan melahirkan rasaan kebaikan, dan dia merupakan satu doa. Jadi bila doa ni daripada lubuk hati yang ikhlas, tak kala dia telah diberi sedikit kelebihan, hatinya akan begitu tulus mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang kita nak pupuk, tuan-tuan. Sedang pendengar Radio Aikim, yang ni kita cuba. Jadi kalau boleh anak-anak kita daripada awal lagi, bila dilatih, diberi, dia cuba nak balas. Tak dapat, balas sikit. Tak dapat, dia puji. Ni yang puji pun dia ada. Biar sekurang-kurangnya kita ada satu tekad. Sementara lagi kalau orang tu dia boleh berdoa, maka ini baik sangat. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang dia berdoa sungguh-sungguh. Ini adalah satu langkah yang cukup baik. Dan kita pun patut buat macam itu, tuan-tuan. Saya tengok salafus salih zaman dahulu. Sebab itu Nabi ajar kita ni dalam Islam supaya saling doa-mendoa. Maka ini termasuk dalam makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Jadi doa-mendoa. Atau orang bersin pun sebuah alhamdulillah, kita kata yarhamukallah. Kawan ni balas pula yahdina wa yahdikumullah. Kita temu kawan kita, kita kata assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak sangat orang kita pergi ziarah orang sakit, kita doa Allahumma anta syafi la syifa illa syifa la yughadiru saqama. Jadi bila saling doa-mendoa ini, maka sudah tentu sifat-sifat mazmumah yang bertakhta dalam hati dapat dibuang, dinyahkan,
dan ganti dengan sifat-sifat rasa kekitaan, rasa kebersamaan, dan tak rasa lagi aku, keegoan tu tak ada, dan sifat rasa rendah diri, rasa prihatin, rasa kecaknaan kita kepada sahabat-sahabat kita bertapak dengan subur dalam kehidupan kita. Inilah yang penting sangat. Dan seperkara yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man katamahu faqad kafarahu. Maka barang siapa yang menyembunyikannya, maka sebenarnya dia telah mengkufurinya. Ini pun rugi, tuan-tuan. Dan dia tahu apa dia cuba nak sembunyikan. Tak bolehlah dia sembunyikan. Jadi bila orang buat baik kat dia, dia nafikan pula. Dia tidak mengiyakan pula. Dia menyembunyikan. Maka sifat ini adalah sifat kufur. Dalam bahasa mudah, tak kenang budi. Ada orang kata samin kalbak yakulka. Gemukkan anjing kamu, nescaya dia makan kamu pula. Ini bala. Maknanya kita buat baik ke orang, orang tu tak pandai buat baik. Ini satu sifat yang tak baik. Islam tak suka macam tu. Sebab itu ibu bapa disuruh diajar dalam Islam supaya beri sifat yang baik kepada anak-anak, didik anak-anak supaya ada sifat yang baik. Orang zaman dulu kita nampak anak mewarisi sifat bapaknya dengan sifat kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Sebab dididik, diasuh dari semasa ke semasa yang menyebabkan kedudukannya jauh berbeza daripada keadaan kebiasaan. Ini yang sepatutnya tuan-tuan kita nak. Jadi didiklah anak-anak kita. Jangan jadi orang yang seperti tanggang, seperti lupa diri, tak sedar diri. Jangan kita ucap. Disebut dalam banyak hal kita ucap terima kasih. Tak rugi kita ucap terima kasih. Tak rugi kita merasakan keseronokan atas kurniaan sahabat-sahabat kita, lalu kita balas balik dan kita gembira. Jadi sifat-sifat macam ni orang pun jadi rasa seronok. Orang akan kata, Allah bagusnya awak. Saya bagi kat orang ramai dah. Tak ada orang macam awak. Tapi awak ni, walaupun awak naif, awak daif, tapi saya nampak dari lubuk hati awak, dari sanubari hati awak, awak cuba nak balasnya. Tapi malangnya kehidupan awak masih lagi dibelenggu dengan kemiskinan. Saya yakin dan saya percaya awak adalah orang yang jujur, orang yang benar-benar mengucapkan terima kasih. Dan orang yang memberi pula, jangan duk tunggu harap supaya mereka kena ucap terima kasih lah. Aku berikan engkau 10 kali, engkau tak ucap-ucap ni. Tak, jangan kata macam tu. Sebab kita bukan mengharapkan ucapan daripada dia. Kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam ayat Al-Quran dalam suratul Insan, Allah menyifatkan macam mana gambaran kisah orang yang selalu beri makan orang fakir, orang miskin, anak yatim dan juga hamba sahaya. Mereka buat ni semata-mata kerana Allah. Mereka sikit pun tak mengharapkan ucapan terima kasih, ucapan seumpamanya daripada mereka. Tak ada. Mereka tetap semata-mata kerana Allah. Sebab itu Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka itu beri makan daripada makanan yang mereka kasihi terhadap orang miskin, anak yatim, orang tawanan perang. Dan mereka berkata, kami sesungguhnya beri makan kepada kamu semata-mata kerana Allah, dan kami tidak mengharapkan daripada kamu pembalasan dan ucapan terima kasih pun. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami pada hari di mana segala muka-muka manusia masam
bimbang akan penhisaban Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak boleh memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang benar-benar sejahtera. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dalam perbincangan kita dalam Makarimul Akhlak berkenaan dengan kelebihan syukur, memang banyak sangatlah kalau kita tengok kelebihan seperti ini, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, bagaimana caranya. Saya nak tambah ada beberapa perkara yang kita perlu memahami. Yang pertama, macam mana mungkin cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bersyukur kepada Allah iaitu dengan mengekalkan baik sangka kita pada Allah, husnuzan, dan meletakkan keyakinan hanya kepadanya dalam semua keadaan. Jadi perkataan yang terlafaz dari mulut kita tentang Allah hanyalah kata-kata pujian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Justru hanya Allah yang layak menerima kata-kata seperti itu. Tidak seharusnya terlafaz daripada diri kita perasaan benci, kecewa, buruk sangka. Begitu juga perasaan seumpama itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih utamanya, hendaklah kita banyak ibadat pada Tuhan. Kita ke masjid, kita ke surau, kita baca Quran, kita qiyamul lail, sebagaimana Nabi SAW telah terjemahkan erti kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan seterusnya, kata para ulama, tanda dan alamat seorang itu bersyukur ialah kita cakap. Cakapan bukan nak menunjuk dan nak kita kata riak, nak takabur, tapi cakapan nak merasakan kehebatan Allah, kurnia Allah yang cukup besar kepada kita dengan alhamdulillah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maksudnya, dan dengan nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah kamu menzahirkannya, sebutkannya sebagai tanda kesyukuran kamu kepadanya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ajar. Dengan sebab itulah kata para ulama, maksud menceritakan dengan nikmat Allah ini ialah dengan mengiktiraf dengannya secara syukur. Sedangkan Ibn Abi Nujayh meriwayatkan daripada Mujahid maksud dengan nikmat Tuhan iaitu Al-Quran, dan beliau juga berkata dengan kenabian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak menerima kasih, berterima kasih kepada manusia. Kalau orang buat baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jazakumullah khairal jaza', syukran laka, dan seumpamanya. Doa pula. Maka sebenarnya itu melambangkan kebaikan seseorang kepada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, dan itu juga tanda kesyukuran. Maka sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Makarimul Akhlak pada sisi akan datang. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.